نسألك يا من هو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه ونصاره وولاه وبعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إله النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا لا إله إلا هو إله النشور. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, pertama sekali seperti biasa dan selama-lamanya kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya. Muslimin muslimat sekalian, bersyukur kepada Allah ni dari dua bentuk. Bentuk yang pertama iaitu dengan kedudukan Allah yang maha tinggi, yang maha agung itu, maka dia layak untuk kita puji dia. Bentuk yang kedua, setelah mana dia memberi sesuatu kepada kita, maka sekali lagi kita kena mensyukuri dan berterima kasih dan bersyukur kepada dia. Jadi di dua bentuk ini sentiasa kita memuji Allah, sama ada dia beri kepada kita ataupun tidak beri kepada kita. Dan sudah tentulah tak ada siapa pun boleh mendakwa yang dia tak dapat apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Maka kita kena sentiasa bersyukur dalam dua bentuk ini. Baik. Kita sekarang berada dalam siri yang keempat dalam kita baca kitab Pesan-Pesan Sabar, untuk sama-sama kita hayati dan mengamalkannya berkenaan dengan sabar ini. Kita pergi kepada muka surat yang ke-30. Qala musannifu hafizahullah. Seterusnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahawa Al-Quran yang dibaca dan didengar akan menjadi hujah yang menjadi petunjuk seseorang kepada jalan yang betul, benar, adil dan baik, sekiranya seorang itu mengikuti Al-Quran. Akan tetapi sekiranya seorang itu melawan apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka tunggulah Al-Quran akan menjadi hujah yang menimpa ke atasnya. Lalu kemudian akan ditimpa dengan azab pada hari akhirat kelak. Jadi Al-Quran yang ada bersama kita itu ada dua keadaan, berhubung dengan hujah kepada kita ataupun hujah ke atas kita. Jika Al-Quran menjadi penolong kita ataupun ia akan menyusahkan kita nanti, yang mana satu? Manakala kita jadikan dia petunjuk kepada kita masa atas muka bumi ini, maka dia akan membantu kita. Sebaliknya pula kalau kita menjauhkan diri pada Al-Quran, kita melanggar dan tidak mengikut panduan Al-Quran, maka kita akan dikenakan. Maka hujah Quran itu ke atas kita. Maka akan menyebabkan kita ini tidak selamat di hari akhirat nanti. Al-Quran ini bukan hanya sekadar dibaca sahaja, tapi perlulah juga difahami. Sekiranya seorang itu tidak mengikuti petunjuk tersebut, maka kelak akan ditimpa azab. Terdapat orang yang membaca Al-Quran tapi azab menimpa ke atasnya kerana dia tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Mereka yang hanya membaca Al-Quran sahaja ibarat beramal dengan Al-Quran secara bermain-main. Baik, muslimin-muslimat sekalian, hubungan kita Al-Quran ni dia ada empat. Ada empat kategori ataupun ada empat peringkat. Yang pertama sekali, membaca Al-Quran. Man lam yaqra' al-Quran faqad hajarahu. Siapa yang tak baca Al-Quran, maka dia telah meninggalkan Al-Quran. Dan jadi Quran itu bahan yang ditinggalkan. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, man qara' al-Quran wa lam yafham ma'nahu faqad hajarahu. Siapa yang baca Quran tapi tak faham maknanya, maka dia telah tinggalkan Quran juga. Itu peringkat kedua, kena faham Al-Quran. Peringkat yang ketiga, man qara' al-Quran wa fahina ma'nahu wa lam yatadabbarhu faqad hajarhu.
Siapa yang baca Al-Quran dah faham makna tapi tak tadabbur, tak berhenti apa-apa, tak rasa apa-apa, maka dia telah tinggalkan Quran juga. Itu peringkat yang ketiga, kita kena tadabbur selain pada kena faham. Dan peringkat yang keempat dia tertinggi sekali, man qara'al Quran wa fahima maknahu wa tadabbara wa lam ya'mal bihi faqad hajarahu. Baca dah Quran, dah faham makna, dah tadabbur tapi tak beramal, maka dia tinggalkan Quran juga. Jadi begitulah kita dengan Al-Quran. Sejauh manakah kita sudah mempraktikkan Al-Quran, ataupun kita sudah tadabburnya, peringkat yang rendah sikit, yang ketiga, ataupun kita memahaminya dan kita membacanya. Dibayangkanlah kalau orang yang tidak memiliki keempat-empat itu, membaca Quran pun tidak, bagaimana nak faham, bagaimana nak tadabbur, bagaimana nak mengamalkannya, hubungan dengan Quran pun tidak ada. Jadi sia-sialah, rugilah kita hidup atas muka bumi ini sekian-sekian tahunnya, kerana akan menjadi peneman yang antara yang terhebat pada kita nanti dalam kubur baik, di akhir-akhirat baik, yang akan bantu kita bagi syafaat kepada kita. Siapa kalau tidak Al-Quran? Sebab tu hubungan kita Al-Quran mesti kita pastikan sentiasa sampai bila-bila. Semua yang terkandung dalam Al-Quran merupakan petunjuk sekiranya difahami dengan betul. Al-Quran juga turut menjadi hujah pada hari kiamat kelak. Sama ada seorang itu berpegang kepada Al-Quran dengan bersungguh-sungguh dan tidak meninggalkannya, ataupun seseorang itu melawan Al-Quran, pasti menjadi hujah ke atas kita ataupun untuk kita. Pilihlah antara dua jalan itu. Dan Al-Quran merupakan petunjuk dalam semua aspek kehidupan kita. Itulah kesyumulan Al-Quran. Antara sifat-sifat Al-Quran, dia syumul, dia lengkap, dia meliputi seluruh perkara, sama ada secara detail pun secara umumnya. Pernah dulu satu ketika orang tanya soalan. Saya tak sebut kisah saya lah, kisah kita ambil kisah orang lain dulu. Dia Syekh Muhammad Abduh rahimahullah, dia pergi ke Paris. Jadi orang tali di sana ni, hari ni kita nak hina ulama Islam, kita akan hina ulama Islam biar dia malu di depan khalayak ramai. Jadi ketika itu dihidangkan satu jenis kek kepada mereka ni di hotel. Lalu orientalis ni tanya Syekh Muhammad Abduh. Dia kata, Syekh, wahai tuan, kamu kata Quran ni lengkap, sempurna. Cerita pada kami cara-cara buat kek, ada tak dalam Al-Quran? Lalu Syekh kata, kenapa tak ada pula? Ada dalam Quran. Buktikan. Dia pun panggil tukang buat kek. Mari sini, panggil tukang buat kek dulu. Maka datanglah tukang buat kek. Syekh Muhammad bertanya dia, macam cara kau buat kek ni? Dia pun beritahu lah cara dia. Adalah cara-cara ambil gandum ke, aisin ke, apa benda. Adalah teknik, saya tak tahulah kek tu macam mana. Dia kata sebiji macam Quran ajar macam ni lah. Kata buktikan. Orang telefon pun buktikan. Dia kata ambil Quran, cari ayat yang berbunyi fas'ahlu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu, pada muka dia. Itu kan dah kena. Mana Quran ni paling kurang disebut secara umumnya. Jangan kita nak mengatakan cara buat Maggi ada tak dalam Quran. Itu persoalan yang sangat-sangat melampau. Itu dia tidak perlu. Cara buat Maggi, cara nak masak kepuk lekor, takkan Quran nak ajar. Quran sebut secara umum satu perkara itu. Nak cara detail ni tanya ahli dia. Kaedah itu ada dalam Quran. Ada orang kafir tidak berani melawan Al-Quran kerana tidak dapat difikirkan dengan akal yang waras. Bagaimana pula orang Islam sendiri yang melawan perintah yang terkandung di dalamnya? Tak ada siapa yang mampu melawan Al-Quran. Berkumpullah manusia seluruhnya pun untuk lawan Al-Quran, untuk cari kelemahan Al-Quran, untuk buat macam Al-Quran, memang mereka tak akan jumpa sampai bila-bila. Itu bukti yang Quran ini bukannya dicipta oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalam Allah. Oleh itu umat Islam mesti berbincang, berbahas dan bermuzakarah dengan membuka dan melihat isi kandungan Al-Quran. Sekiranya seseorang itu berpegang kepada Al-Quran dengan bersungguh-sungguh, maka dia akan selamat. Jadi sepatutnya kita ini, selain daripada kita sibuk bekerja, sibuk dengan keluarga, hubungan kita dengan agama tak boleh kita tinggalkan. Kita mesti ada episod kita ada kaitan dengan agama. Seumpama sekarang ini kita tinggalkan
kerja buat kita, rehat kita dengan keluarga kita, makan minum kita, semata-mata untuk kita memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita siri hidup kita sebagai seorang Muslim. Kita tak ada pilihan. Kerana kejayaan kita bukan di sini. Bukan di sini destinasi terakhir kita. Kita akan pergi satu ketika nanti. Nak pergi itu nak bawa apa, mesti ada bekalan. Di antara yang hebatnya, yang boleh membantu kita ialah kita dengan Al-Quran. Sebab itu, kita carilah peluang mengkaji Al-Quran, berbahas atau berbincang, bermuzakarah pasal Al-Quran. Al-Quran ni lagi mana kita belajar lagi, kita rasa terlalu banyak yang kita jahil. Kita kaji Al-Fatihah 2-3 minggu tak habis kaji Al-Fatihah. Macam mana kita nak kaji ayat yang lain lagi, terlalu luas. Walau bagaimanapun, cubalah sedaya upaya sekadar yang kita mampu untuk kita memahami dan cuba mendalami ilmu dalam Al-Quran. Sekiranya kandungan Al-Quran mengatakan apa yang diamalkan oleh seorang itu salah, maka dia mesti bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Sekiranya kandungan Al-Quran mengatakan apa yang diamalkan oleh seorang itu betul, maka pertahankanlah apa yang benar tersebut. Jadi kita dengan dalam agama kita ni, kita sami'na wa ata'na. Itu dia punya kaedahnya. Jangan kita guna akal kita. Bila betul saja datang daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad SAW, sami'na wa ata'na. Kita setuju. Kita redha dan kita patuh. Walaupun kadang-kadang bercanggah dengan akal kita. Sebab akal kita ni tak mampu. Akal kita ada batasnya, tak mampu kita memikirkannya. Jadi kalau bercanggah, siapa yang betul? Akal kita betul ke Quran betul? Pasti Quran betul, akal kita yang salah ni. Banyaklah contoh-contohnya yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Ikut akal kita lain, nasnya lain. Seumpama dulu. Itu saya ingat masa belajar zaman dulu, zaman budak-budak dulu. Matahari tak bergerak, matahari ni. Dia ajar di sekolah ni, matahari tak bergerak, dia statik. Yang bergeraknya bumi. Tapi dalam Quran jelas kata matahari bergerak, berlari lagi. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Jadi ahli ilmu ketika itu pun jadi sukar untuk menjelaskan macam mana Quran kata bergerak, laju pula tu. Sains kata tak bergerak. Macam mana ni? Jadi ulama Islam ketika itu yakin walaupun tak dibuktikan oleh sains ke apa ke, matahari tetap bergerak. Sekarang ni dia buktikan semuanya bergerak. Seluruh planet-planet dia bergerak, berpusing dia di atas pasirnya masing-masing. Jadi semua begitulah kita. Dalam apa jua perkara, Al-Quran betul. Kita yang tak sampai tahap lagi untuk mencari jawapan itu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyampaikan khutbah di atas mimbar dalam masjid berkenaan hak perempuan. Ketika itu, beliau menetapkan mahar perkahwinan tidak melebihi 400 dirham. Lalu apabila beliau turun, beliau ditegur oleh seorang perempuan, katanya, "Ya Umar, yu'tina Allah wa tuharrimuna? Alaysa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a." Wahai Umar, sesungguhnya Allah telah kurniakan mahar, kemudian kamu mengharamkannya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sedang kamu telah pun memberikan kepada seorang antaranya, yakni isteri yang diceraikan itu, harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun daripada harta itu. Ayat tersebut menyebutkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada lelaki sebanyak mana yang mereka mahu sebagai mahar kepada perempuan. Jadian itu menginsafkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan bahawa dirinya tiada hak untuk menetapkan kadar mahar itu. Lantas Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu bingkas kembali ke atas mimbar lalu berkata, Allahumma ghafar kullu nasi afqahu min Umar. Ya Allah, berikanlah keampunan kepadaku semua orang lebih faqih, yakni memahami daripada Umar. Wa fi riwayat annahu qala imra'atun asabat wa akhta'a Umar. Dalam riwayat yang lain menjelaskan kata-kata Umar, perempuan itu betul, Umar yang salah. Tengok Umar berlaku kepada Sayyidina Umar sekali. Fatwa dia kata tak boleh mahar mas kahwin ni tak lebih daripada 400 dirham.
lalu dia oleh seorang perempuan. Al-Quran kata lelaki beri kepada Quran sebanyak mana pun tak apa, jangan dia ambil balik. Umar pula pergi tetapkan, maka Umar pun patah balik daripada hujah dia, naik mimbar, dia betulkan balik dia yang silapnya, perempuan tu yang betul. Itu sebagai contoh kepada kita lah, agar kita tidak mendahului apa yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau pun kembali menaiki mimbar dan berkata, Ayuhan nas, inni kuntu nahaitukum an tazidun nisa fi sadaqatihin ala 400 dirham, faman sya'a yu'tiya min malihi ma ahabba. Sesungguhnya tadi aku telah melarang kamu menetapkan mahar terhadap wanita lebih daripada 400 dirham. Tetapi sekarang, siapa pun boleh memberikan hartanya berdasarkan apa yang dia suka sebagai mahar. Inilah sifat orang yang berpegang kepada Al-Quran, sekiranya mereka tidak mengikuti apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka mereka akan bersikap degil seperti golongan orientalis. Orientalis adalah orang bukan Islam yang mengkaji Islam. Terdapat dalam kalangan mereka yang mendapat gelaran profesor yang mengkaji Al-Quran hanya dari segi bahasa sahaja, namun dari sudut hukum tidak diamalkan oleh mereka. Mereka melawan Al-Quran dan tidak beriman, kerana ini menyebabkan mereka dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi seperti golongan orientalis. Mereka hubungan dengan Al-Quran jangan lebih daripada kita. Dia lebih daripada kita. Dia mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, meneliti Al-Quran. Cuma Allah tak beri hidayah kepada mereka. Mereka gunakan Al-Quran itu untuk menyusahkan kita umat Islam, mencari kelemahan Al-Quran, mendedahkannya. Tapi sebenarnya mereka tidak berjaya. Dan ada di kalangan mereka yang masuk Islam. Banyaklah kita dengar cerita-cerita pendakwah yang berdakwah zaman kita ni. Dulu dianya pernah diupah, pernah disuruh oleh satuan mereka, gerakan mereka untuk mengkaji Al-Quran dan menedahkannya kelemahan Al-Quran. Akhirnya dia masuk Islam. Itulah kebahatan Al-Quran. Tapi bagi kita pula, kita baca pun tidak, apatah lagi nak mengkajinya, untuk menelitinya. Itu kekurangan kita. Jadi apabila di atas dunia telah dikutuk, maka di akhirat nanti azabnya pasti menjadi lebih teruk. Golongan orientalis menyesatkan orang lain dengan ilmu yang dimiliki oleh mereka. Malah menentang Al-Quran menyebabkan hidup mereka akan menjadi porak-poranda. Jadi kita janganlah jadi macam golongan ini. Usaha untuk menyusahkan orang Islam, berusaha untuk melemah menjatuhkan Islam. Kita ni orang Islam sepatutnya berusaha untuk meninggikan syiar Islam, membantu sama-sama kita agar Islam ni terselah, agar Islam ni bersinar cerah dia. Bukan kita membantu ataupun mengganggu untuk Islam tu bangkit. Itu tidak wajar berlaku, dan itu tidak boleh sangat-sangat berlaku dalam diri kita sebagai seorang Islam. Al-Quran sama ada menjadi hujah kepada seorang yang berpegang kepadanya ataupun mendatangkan bala ke atas mereka yang melawan isi kandungannya. Mereka yang melawan pasti akan ditimpa kecelakaan di dunia dan akhirat. Kita mesti ingat begitu. Sebagai panduan yang Allah hantar kepada kita, kalau kita tidak menggunakannya, maka sudah tentulah, maka musnahlah hidup kita dunia dan akhirat. Kerana Al-Quran adalah panduan tertinggi kita, tonggaknya. Kalau kita tidak menggunakannya, maka musnahlah hidup kita di dunia dan di akhirat. Sebagai contoh, dia akan sebutkan di sini, Al-Quran mengatakan bahawa orang yang mencuri akan dikenakan hukuman potong tangan apabila memenuhi syarat-syaratnya. Tapi mereka yang melawan Al-Quran ini secara langsung menafikan hukuman tersebut, maka azab akan menimpa ke atas mereka. Itu sebagai contoh. Apa je hukuman dalam Al-Quran, kita kena sami'na wa ata'na. Walaupun dia bercanggah dengan akal kita, rasa macam tak logik, rasa macam tak boleh percaya, tapi iman kita mengatasi segala-galanya. Sebab tu kata Sayyidina Ali berhubung dengan cara kita menyapu khuf. Dia kata kalau kita nak guna, kalau akal lah, Islam akal semata-mata, pastilah sapu khuf itu di bawah bukan di atas. Jadi khuf ini kena ataupun tidak, muslim-muslimat sekalian, khuf ini dia pakaian orang
biasanya orang Arab, orang Pakistan sana, negeri-negeri ataupun negara-negara yang panas lah, yang ada padang pasir begitu. Kita ni jarang, tapi ada di Malaysia ini. Khuf ni antara stokin dengan kasut. Jadi bila kita pakai khuf, dia ada hukum hakam yang khas, di mana kita boleh, bila kita pakai dalam keadaan kita ni suci, taharah, ada wuduk, nanti bila kita batal, tak payah basuh kaki. Ialah kita buat macam biasa, kita basuh muka, basuh tangan hingga siku, basuh kepala, tapi basuh kaki kita hanya sapu sahaja. Ambil air, letak kat tangan kita, sapu sahaja khuf itu dengan air yang ada pada tangan kita, tak payah basuh kaki. Jadi cara sapunya ialah wajib di atas sahaja, bukan di bawah. Di bawah tu sunatlah mazhab Syafi'i. Sebab tu Nabi kata, kalaulah akal itu dalam Islam, akal semata-mata, pastilah sapu di bawah itu lebih utama daripada atas. Sepatutnya sapu kat bawah lah. Yang kita berjalan ni kat bawah, bukannya kat atas. Tetapi yang wajibnya kita hanya sapu di atas sahaja. Siapa nak gunakan khuf boleh, khususnya bagi orang tua yang sakit, yang uzur, yang payah nak ambil air sembahyang, kita boleh beli khuf, kita pakai, dan kita ambil dalam, kita pakai dalam keadaan kita berwuduk. Nanti bila batal nanti, kita hanya sapu sahaja. Kita boleh gunakan selama 24 jam sehari semalam kita boleh pakai. Kalau kita bermusafir, boleh pakai selama 3 hari 3 malam. Itu lagi lama lah kalau kita bermusafir. Baik, itu sebagai contoh. Umat Islam mesti mengikuti apa yang dinyatakan dalam Al-Quran. Umat Islam mesti melakukan surahan yang diperintahkan selagi mana mampu. Sekiranya ada perkara yang tidak dilaksanakan, maka mesti diusahakan sehingga ia mampu laksanakan. Jadi kita ni diarahkan berusaha melakukan sesuatu. Amal ibadah, dakwah, jihad dan seumpamanya. Dan kejayaan itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Natijah itu, keputusannya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan dia tak tanya kita, kenapa kita tidak berjaya dalam usaha kita itu. Dia tanya kita buat ke tidak, sejauh mana kita lakukannya. Sebab tu tugas kita hanya melaksanakannya, buat apa yang disuruh itu. Sama ada berjaya ataupun tak berjaya, itu hak dia. Dia akan berikan kepada kita kejayaan itu. Itu bonus kepada kita. Kalau kita tak berjaya pun, tak kurang pahala kita. Kemenangan ataupun kejayaan itu hanya bonus kepada Allah, akan beri kepada siapa yang dia mahu. Tugas kita melaksanakan apa yang diperintahkan dengan semampu, dengan seusaha kita. Jangan pula ada golongan yang beralasan isi kandung Al-Quran tidak mampu dilaksanakan dengan mengatakan bahawa perkara itu tidak benar dan salah. Ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagilah sesat. Bila mengatakan Al-Quran tidak sesuai lagi, kalau sesuai pun untuk zaman dulu. Zaman sekarang ni tak sesuai lagi isi kandungannya, kena diubah sesuai. Jadi hidup kita, dalam kehidupan kita ini, dalam semua aspek mesti disesuaikan dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran mesti disesuaikan dengan cara kehidupan kita. Itu secara umumnya begitulah. Tapi dia ada yang fleksibel, dia ada as-sabab wal murunah, itu lebih dalam lah. Tapi secara umumnya, kehidupan kita mesti kita sesuaikan dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran itu disesuaikan dengan kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi baitillah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Yang Al-Quran mengatakan berkenaan sesiapa yang berkemampuan melakukan ibadah haji, maka orang itu mesti mengerjakannya. Terdapat dua golongan yang berkaitan dengan ibadah haji. Golongan pertama ialah mereka yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, namun tidak berkemampuan untuk melaksanakannya. Walau bagaimanapun, mereka tetap berusaha untuk mencapainya sehingga akhirnya mati menjemputnya terlebih dahulu. Maka golongan ini akan selamat di akhirat kelak. Satu golongan dia berusaha walaupun dia tidak mampu dan dia mati, maka dia selamat. Golongan kedua ialah mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk menunaikan haji, lantas mengatakan bahawa ibadah haji ini adalah tidak wajib. Ini adalah salah dan menyebabkan mereka yang berkata sedemikian boleh menjadi kafir. Bagi siapa yang mengatakan haji tak wajib, dia tak mampu. Dia pergi ubah fakta itu, ubah hukum Al-Quran. Dia kata ibadah haji sebenarnya tak wajib.
Sedangkan dia tak mampu, dia tak pergi pun tak apa, dia tak mampu, tapi kata-kata dia itu, dia mengatakan tak wajib. Jadi mengatakan sesuatu hukum yang dipanggil maklum, ma'ruf, yang sudah diketahui secara darar, yang mesti semua orang tahu sepatutnya, maka boleh menjadi kufur seorang itu kalau melanggar ataupun menidakkan hukum tersebut. Sebagaimana sembahyang, sebagaimana puasa. Begitu juga dengan hukum orang yang mencuri, mereka mesti dipotong tangan. Jika seorang itu tidak mempunyai kuasa tetapi dirinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya bahawa hukumnya adalah adil, baik dan mampu menyelesaikan masalah, maka dia akan memperolehi pahala. Terdapat sebahagian orang yang berkata bahawa hukuman potong tangan itu sudah tidak relevan hari ini. Perbuatan seumpama ini boleh menyebabkan mereka menjadi kafir, melainkan jika sememangnya dirinya jahil. Itulah kita dengan hukuman Al-Quran. Kalau kita tak mampu melakukan, jangan kita mengatakan dia tidak layak untuk dilaksanakan, dia tidak sesuai di zaman ini. Maka kita akan dikena hukuman yang lebih berat lagi kalau begitu keadaannya. Na'udzubillah. Selain itu, terdapat juga dalam Al-Quran yang menyatakan riba itu haram. Maka ada golongan yang percaya bahawa riba itu haram serta boleh merosakkan ekonomi dan merosakkan dunia ekonomi dan ekonomi manusia. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba. Bahkan orang-orang kafir juga mengakui bahawa riba itu juga mendatangkan mudarat kepada kehidupan dan menjalani ekonomi dan perjalanan ekonomi dunia. Berhubung dengan riba ini confirm menyusahkan, dan setengah-setengah golongan yang tidak Islam pun mengakuinya. Jadi kita kena setujulah. Jangan jadi sebagian orang ribalah pencana ekonomi. Kalau kita tidak melaksanakan riba, macam mana kita nak maju dalam ekonomi kita? Itu satu kata-kata yang sesat, kata-kata yang salah. Sangat menakjubkan apabila ada golongan lain yang mengaku beragama Islam dan membaca Al-Quran, namun mereka berkata bahawa tidak boleh mengharamkan riba pada zaman sekarang dan bertegah bahawa riba mesti digunakan juga. Bagaimana keadaan kalau orang yang datang zaman ini mengatakan begini keadaannya, riba mesti laksanakan kerana seluruh dunia melaksanakan riba, maka kita mesti melaksanakannya untuk terlibat sama dalam kebangkitan ekonomi. Mereka percaya bahawa sekiranya tidak menggunakan riba, ekonomi tidak akan maju. Maka bagi golongan ini, azab akan ditimpulkan ke atas mereka disebabkan menolak hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi kesannya akan kena kepada kita balik. Bila azab Allah ini datang, maka dia akan mengenakan semua orang, bukan hanya orang yang tidak bersetuju dengan riba sahaja. Bukan hanya mengenai orang yang mengatakan riba itu boleh dilaksanakan sahaja. Maka dia akan kena semua sekali. Orang setuju, orang tak setuju, semua akan dikenakan azab Allah itu. Begitulah peranan Al-Quran. Sama ada menjadi hujah berkenaan kebaikan yang dilakukan terhadap seseorang ataupun merupakan bala yang akan menimpa ke atas seseorang. Ingatlah, Al-Quran bukan sekadar dibaca sahaja, tetapi perlu dihadam betul-betul kerana sifat Al-Quran itu sendiri sebagai petunjuk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, yakni tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Kitab Al-Quran yang dibaca secara keseluruhannya ini bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas sebanyak 30 juzuk. Al-Quran merupakan kalam Allah, iaitu percakapan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran juga merupakan ilmu Allah yang tidak terhingga luasnya dan merupakan hukum Allah yang sangat adil. Ilmu dan kalam ialah sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa perlu dijatuhkan hukuman bunuh, maka hukuman bunuh itu perlulah dilaksanakan. Ialah hukuman yang paling adil serta tiada bandingan dan tiada tandingan oleh apa-apa hukuman sekalipun. Al-Quran merupakan hujah bagi kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang, dan Al-Quran juga merupakan hujah bagi keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Seorang pada awal pagi akan bangun daripada
tidur dan terpulang kepadanya, sama ada ingin menjual dirinya, yakni mendapat ganjaran pahala dengan kemerdekaan diri, atau membinasakan diri sendiri dengan dosa. Jadi kita pilih sendiri. Setiap pagi kita bangun, kita nak penuhi hari ini dengan pahala ataupun kita nak penuhi dengan dosa. Terpulang kepada kehendak masing-masing lah. Nak mulakan dengan amal ibadah ataupun nak mulakan dengan maksiat. Kita dah ada petunjuknya. Al-Quran sudah beri jalan kepada kita. Yang mana satu betul, yang mana satu salah. Seandainya seorang itu memilih untuk memerdekakan dirinya daripada segala kejahatan, hawa nafsu dan tipu daya syaitan, maka dirinya akan mendapat kemerdekaan pada hari akhirat kelak. Sekiranya seorang itu memilih untuk membinasakan dirinya, iaitu dengan merosakkan dirinya sendiri, maka terpulanglah kepada dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu adalah yang datang daripada Tuhan kalian. Maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman, dan sesiapa yang mahu kufur, ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Jadi kebenaran sudah ada datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bergantung kepada diri kita sendiri, sama ada beriman ataupun tidak. Tanya diri kita, nak yang mana satu. Berdasarkan ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa sesiapa yang ingin beriman, berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang tidak ingin beriman, maka terpulanglah kepada mereka. Ini bermakna mereka diberi hak untuk bebas memilih dengan akal sendiri yang berfikir serta mengetahui apakah akibatnya nanti. Jadi pilihan diberikan kepada kita, pilih yang mana satu. Tapi kena hati-hati. Siapa tersalah pilih, maka buruk akibatnya nanti. Itu sudah dijelaskan. Maka pilih sendiri yang terbaik untuk kita jalani dalam kehidupan kita ini sehingga penghujung hayat kita. Namun demikian, hanya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sahaja yang akan selamat. Sesiapa yang tidak beriman dan menentang petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam Al-Quran, maka mereka akan mendapat kecelakaan di dunia dan akhirat. Dan ingat, yang akan selamat hanya orang beriman dan beramal soleh. Selain daripada itu, mereka tidak akan selamat. Mereka akan sengsara, mereka akan celaka dunia dan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menjadikan manusia dan mengetahui segala-galanya, maka percayalah kepada janji-janjinya. Kesimpulannya, hadis ini menyatakan betapa penting umat Islam untuk bersabar. Sabar ialah cahaya yang menerangi kehidupan. Sekiranya seorang itu banyak bersabar dalam menghadapi pelbagai ujian dan segala kepayahan, terutama dalam perkara yang benar dan baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menyelamatkan mereka. Hal yang demikian ini kerana mereka layak mendapat hidayah petunjuk. Maka dengan cara kita bersabar tadi, maka kita layak untuk mendapat petunjuk. Allah akan beri kepada kita dengan kesabaran kita itu. Manakala orang yang tidak bersabar pula, tidak mempunyai cahaya, kerana akalnya tidak layak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa hidayah, maka tidak ada cahaya yang akan menyuluh perjalanan hidupnya. Hukuman bagi mereka yang tidak bersabar, Allah tak akan berikan cahaya petunjuk kepada mereka. Maka perjalanan mereka akan bermasalah. Maka tak ada cahaya petunjuk, tak ada pedoman. Allah tak akan beri taufik kepada mereka. Orang yang tidak bersabar ternyata tidak mampu menggunakan akalnya dengan betul. Walaupun seseorang itu mempunyai akal dan ilmu, akan tapi ia tidak memberi manfaat sedikit pun kepada dirinya sekalipun dia berilmu. Jadi ini satu peringatan yang besar kepada kita, penting kepada kita. Walaupun kita ada ilmu, walaupun kita ni bijak, akal kita ni waras, hebat sangat akal kita, tapi kita tidak ada satu lagi sifat yang penting, itu sabar. Maka dengan ketingkatan sabar itu, kita tak mampu berfikir dengan betul, berfikir dengan waras sebenarnya. Ataupun Allah tak akan beri guide kepada kita, tak beri panduan kepada kita kerana ada kekurangan. Itu kita tidak bersabar. Tengok tu kaitan kebijaksanaan ilmu kita dengan sabar. Ramai mana orang yang walaupun tahu kebenarannya, walaupun bijaksana, tapi dia tidak berada pada jalan yang betul. Kenapa? Kerana dia tidak bersabar. Kurangnya dari segi kesabarannya. Baik, kita pergi kepada kesimpulan. Jadi hadis ini mengajar kepada kita, kebersihan merupakan sebahagian daripada iman
Kebersihan dalam Islam bersifat menyeluruh, iaitu merangkumi kebersihan diri, hati, pakaian dan tempat. Hadis ini kita jelaskan dalam siri yang ketiga dulu. Hari ini saya sambung sebenarnya. Mungkin ada yang tak perasan. Kalau yang berasa baru ikut agak ini terkejut. Mana hadisnya? Kita sambung hadis yang kita bincang pada siri yang lalu pada hari ini, dan hari ini kesimpulannya. Baik. Setiap amal perbuatan seperti zikir akan menambah berat timbangan amal manusia pada hari akhirat kelak. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu ganjaran yang sangat besar kepada hamba-Nya. Jadi itu berkenaan dengan fadilat zikir. Berzikirlah. Siapa yang ingin beratkan timbangannya, banyakkanlah dia berzikir. Sentiasa berzikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanal azim. Mudah sangat. Mudah disebut di lidah kita, tapi berat pada timbangan kita nanti. Solat merupakan cahaya yang akan menerangi setiap individu Muslim pada hari kiamat kelak. Solat juga mampu membezakan antara cahaya kebenaran dengan kegelapan, kebatilan dalam kehidupan dunia ini. Siapa nak cahaya, maka jagalah solat. Jadilah ahli solat. Solat akan bantu dia dalam bentuk cahaya suatu ketika nanti. Sabar dapat memberikan pahala kepada pelakunya kerana sifat sabar itu sendiri sebagai cahaya yang menerangi kehidupan. Al-Quran sebagai petunjuk utama yang perlu diikuti dan menjadi hujah pada hari kiamat kelak. Manusia ditegah daripada menentang atau menyelewengkan isi kandungan Al-Quran. Orang yang mendapat keuntungan ialah orang yang menjual diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaatinya. Akhirnya mereka akan selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beruntung ialah orang yang jual diri dia, sanggup jual diri. Macam sekarang kita jual diri kita. Mana kita jual masa kita, jual harta benda kita untuk mendapat agama, untuk mencari agama, untuk akhirat. Kita korbankan masa kita, waktu kita dengan keluarga kita, bermain kita, apa juga kita, untuk kita mencari akhirat. Ya, sentiasalah kita begitu. Kena jadi orang beruntung, orang yang sanggup menjual diri dia. Macam kita nak pergi masjid, nak pergi kita kena jual diri kita, jual masa kita. Kita beli apa? Kita beli akhirat. Begitu dengan waktu-waktu yang lain. Sampailah kita ni mati, sentiasa ada apa yang kita miliki, kita jualkan hanya untuk membeli akhirat, membeli kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun harganya terlalu mahal. Tapi itulah jayaan kita. Kita nak berjaya di hari akhirat kelak. Maka sekarang tu dulu para muslimin-muslimat sekalian, semoga kita dapat memahami dan menjadi motivasi kepada kita untuk kita terus mengharungi siri kehidupan kita ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, dengan cara kita melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita menjauhi segala larangan yang Allah larang kita melakukannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.